Prinsip Sabah First terus menjadi teras setiap dasar dan keputusan Kerajaan Negeri Sabah. Ia demi memastikan kepentingan rakyat sentiasa diutamakan, hasil negeri diurus secara bertanggungjawab serta peluang ekonomi diperluas secara adil. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji G. Noor berkata pelaksanaan Hala Tuju Sabah Maju Jaya 2.0 menandakan fasa lonjakan pembangunan negeri susulan kejayaan Pelan SMJ 1.0 yang memfokuskan pemulihan dan penstabilan. Beliau turut memaklumkan tahun 2026 menjadi lembaran baru Sabah untuk terus melangkah ke hadapan selepas berakhirnya pilihan raya negeri ke-17. Ucapannya disampaikan Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Caesar Mandela Malakon pada Majlis Kongsi Raya Muhibah Yisang di Kota Kinabalu. SMJ 2.0 akan menekankan peningkatan daya saing, produktiviti dan nilai ekonomi negeri selari dengan rancangan Malaysia ke-13 ke arah pembangunan inklusif dan manfaat demi kesejahteraan rakyat. Melahirkan lebih ramai rakyat Sabah berpendapatan tinggi melalui keusahawanan dan sektor industri terus menjadi antara fokus utama kerajaan negeri. Ia selaras dengan komitmen memperkukuh wawasan Sabah First. Kerajaan negeri komited untuk memastikan lebih banyak syarikat tempatan berjaya menembusi pasaran antarabangsa. Menteri Pembangunan Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan, Datuk Ewan Benedict berkata, kementeriannya memberi tumpuan kepada pembangunan ekosistem, pelaburan dan keusahawanan yang kukuh, khususnya melibatkan perusahaan industri kecil dan sederhana IKS. Ketika ini lebih 12,000 lebih syarikat berdaftar dengan matrade untuk pasaran antarabangsa, tapi hanya 261 daripada jumlah itu adalah syarikat dari Sabah. Dan ada keperluan untuk kita melipat gandakan usaha bagi memastikan lebih banyak syarikat tempatan Sabah yang produk dan perkhidmatan mereka itu dibangunkan supaya memenuhi kehendak pasaran antarabangsa. Menurut Datuk Iwan, angka tersebut membuktikan masih terdapat ruang besar untuk diterokai oleh usahawan tempatan. Justru kerjasama berterusan antara kerajaan dan pemain industri amat penting bagi merealisasikan aspirasi Sabah sebagai sebuah negeri perindustrian menjelang 2040. Kehadiran Ramadan bersamaan sambutan Tahun Baharu Cina dilihat sebagai simbol kekuatan perpaduan masyarakat berbilang kaum dan agama di Sabah. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sakmut berkata, kepelbagaian ini bukan penghalang, sebaliknya peluang untuk mengukuhkan kebersamaan dan silaturahim dalam kalangan rakyat. Beliau berkata demikian selepas merasmikan program Buka Mata Singa sempena Tahun Baru Cina 2026 di Pekan Manggatal, Kota Kinabalu. Kita mau pastikan supaya Tahun Baru Cina ini akan dapat mengeratkan ikatan silaturahim antara kita pelbagai bangsa. Kita mahu supaya kita satukan kembali masyarakat. Sementara itu, pemimpin pembangunan masyarakat Inanam, Niko Unoi berkata, kehadiran pelbagai kaum dalam program tersebut membuktikan semangat perpaduan rakyat Sabah kekal kukuh. Untuk program hari ini saya pikir kalau kita lihat kehadiran pun bukan hanya Chinese saja. Semua suku kaum pun ada. So ini maksudnya semangat perpaduan kita di Sabah sangat tinggi lah. Pengurusi penganjur Victor Lee pula berharap tradisi tarian singa terus dipelihara sebagai warisan budaya yang kini diminati semua kaum. Harapan saya berharap program kami sentiasa disokong untuk meneruskan itu budaya kepercayaan Cina. Kita pun mempromosikan perpaduan lah. Kita akan teruskan budaya ini supaya dia tidak pupus lah pada masa yang akan datang. Penduduk kampung Titingan, Tawau diingatkan agar mematuhi peraturan serta garis panduan pihak berkuasa tempatan sekiranya ingin membina semula kediaman masing-masing. Langkah ini penting bagi mengelak tragedi kebakaran berulang serta menjamin keselamatan jangka panjang.
Adun Apas Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata penyambungan bekalan elektrik dan air juga mesti mengikut spesifikasi yang ditetapkan pihak berkuasa. Saya rasa sudah sampai masanya untuk semua pihak khususnya PBT dan mereka-mereka yang berkaitan dengan kawasan setinggan ini supaya memikirkan cara untuk menyusun semula mereka-mereka yang tinggal di kawasan-kawasan yang berisiko tinggi ini. Dan bagi pihak kita, kita telah mengumpulkan permohonan untuk memperbanyakkan lagi rumah rakyat. Sementara itu, Ahli Parlimen Tawau Datuk Loh Sufui memaklumkan pihaknya telah mengemukakan cadangan pelaksanaan Residensi Sabah Maju Jaya atau Residensi SMJ sebagai penyelesaian jangka panjang isu kebakaran dan setinggan. Menurutnya, projek perumahan bertingkat tersebut akan memberi keutamaan kepada mangsa kebakaran dan penduduk di kawasan berisiko tinggi. Kita sedang meneliti lokasi yang sesuai. Ini lokasi bukan hanya sekadar sesuai untuk pembinaan perumahan, tetapi dia sesuai juga untuk pekerjaan, sesuai juga untuk ini komuniti masyarakat, sesuai juga untuk mereka pergerakan mereka lah. Jadi ini dalam pelaksanaan saya berhasrat, saya yakin dalam tahun inilah kita akan mula melaksanakan ini pembinaan. Kerajaan negeri optimis pelaksanaan residensi SMJ mampu menjadi solusi menyeluruh dalam menangani isu kebakaran, pendawaian haram serta bekalan air tidak selamat selaras aspirasi Sabah Maju Jaya. Jawatan Kuasa Taman Perkuburan Islam Ar-Raudah Masjid Daerah Sandakan dan syarikat Green Project Nursery Sendirian Berhad menjalin kerjasama strategik bagi membantu pemulihan dan kebajikan penghuni penjara. Usaha ini selaras inisiatif Jabatan Penjara Malaysia dalam memperkasa program pemulihan melalui penempatan pekerjaan kepada orang bebas berlesen OBB di bawah khidmat parol. Pengurusi Badan Dakwah Daerah Sandakan, Farizal Seto berkata, Taman Perkuburan Islam Ar-Raudah merupakan pengurusan tanah perkuburan pertama di Sabah yang bekerjasama dengan Jabatan Penjara Malaysia bagi menawarkan peluang pekerjaan bergaji kepada OBB. Ini merupakan satu inisiatif yang baik dan kami menyambut seruan dan harapan tersebut. Atas kapasiti kita pun memerlukan tenaga kerja. Bukan senang untuk mencari orang yang sanggup untuk bertugas ataupun bekerja di Taman Perkuburan ini. Sebenarnya di Jabatan Penjara memang menjadi salah satu hala tuju utama kita lah untuk memperkasakan pemulihan dalam komuniti ini. Kita membawa kita punya prospek-prospek yang daripada dalam, bagaimana mereka menyesuaikan diri di luar, dan inisiatif ini merupakan salah satu inisiatif yang sangat berimpak tinggi lah. Kita akan memberi peluang kepada OBB bekerja di sektor perledangan. Kita ada mempunyai beberapa nasri dekat ini. Ada 5 buah nasri lah di seluruh negeri Sabah. Permohonan Lot Ramadan Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK tahun ini diwajibkan sepenuhnya melalui aplikasi GoNet. Setiap pemohon hanya layak memperoleh satu lot berdasarkan satu nombor kad pengenalan dan satu peranti telefon sebagai langkah memastikan pengagihan dilakukan secara adil dan telus. Mayor Bandaraya Kota Kinabalu, Datuk Seri Dr. Sabin Samita berkata, pendekatan ini bertujuan menutup ruang manipulasi termasuk kewujudan kartel kecil dalam pengagihan lot Ramadan. Memang sistem tu akan periksa nanti. Nanti kami tengok dia betul berniaga dekat sana ataupun tidak. Kalau bukan dia yang berniaga dekat sana, kami tamatkanlah. Ya, sebab yang kami nak ni orang yang betul-betul mau berniaga, bah. Penganjuran lot Ramadan tahun ini turut menyaksikan beberapa penambahbaikan termasuk penambahan satu kawasan baharu bagi menampung permintaan tinggi daripada penjajah. Kawasan jualan akan dipanjangkan ke sekitar ibu pejabat di BKK berbanding tahun sebelumnya, manakala beberapa lokasi lain seperti Padang Merdeka tidak diteruskan. Secara keseluruhan, konsep dan susun atur kekal hampir sama seperti tahun lalu. Datuk Seri Dr. Sabin turut mengakui setiap tahun terdapat rungutan daripada pihak yang gagal memperoleh lot, namun menegaskan DBKK sentiasa berusaha memastikan sistem pemilihan dijalankan secara telus dan berintegriti. Baik, sekian paparan berita pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini berita pagi Sarawak bersama Lydia Yusrina. Salam Malaysia Madani.